ayat yang ke-82. Page 245, ayat yang ke-82. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Recording in Ya progress. Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ayat yang ke-82 berbunyi was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Okey, wa dan is'al. Dia sebenarnya perkataan asalnya is'al. Atau apa tema is'al, tanyalah. Tapi alif tu dibuang jadi was'al. Bahkan kadang-kadang perkataan tanyalah tu boleh jadi sal saja. Sal. Tanyalah. Ya, dalam surah Baqarah ada ayat sal bani Israel. Okey, wa dan is'al, tanyalah al-qaryah. Baik, sebenarnya terjemah qaryah ni negeri, kampung, negeri. Dua-dua boleh. Terjemah tanya negeri, tanya kampung. Tapi yang dimaksudkan adalah penduduk ataupun orang-orang dalam negeri tersebut. Jadi terjemah was'alil qaryah, tanyalah penduduk negeri. Tanyalah penduduk negeri. Allati yang kunna kami berada. Kunna kami berada fiha di dalamnya. Fiha di dalamnya. Okey. Wa dan al-'ir qafilah. Apa dia terjemah caravan? Al-'ir ni adalah kafilah yang datang dengan menunggang unta. Itu terjemah al-'ir. Kafilah allati yang okey, aqbalna kami datang. Sebenarnya kami datang daripada Mesir ke sini. Terjemah aqbalna kami datang, itu kami datang daripada Mesir ke sini. Fiha bersamanya. Wa dan inna sesungguhnya kami la benar-benar sadiqun bercakap benar. Tolong terjemahkan dia Tuan Sofi tolong terjemahkan ayat 81 dan 82. Ayat kita sekarang 82 tapi ada kaitan dengan 81. Bismillahirrahmanirrahim. Ulanglah kamu kepada ayah kamu, maka ucapkanlah, wahai ayah, kami sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan tidaklah kami menyaksikan melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan tidaklah kami bagi perkara-perkara yang tidak dilihat dapat menjaga. Dan tanyalah penduduk-penduduk negeri yang kami berada di dalamnya dan kafilah-kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami benar-benar bercakap benar. Okey, terima kasih Tuan Saud. Jadi mereka yang pulang ni berapa orang? 9 orang. Pertama Yusuf memang tak adalah sebab Yusuf jadi Raja Mesir. Kedua, Bunyamin kena tahan sebab dituduh mencuri walaupun dia tak mencuri sebenarnya. Yang ketiga, Yahuda ataupun Rubail yang merupakan anak sulung Nabi Yaakob yang tak nak pulang. Kenapa tak nak pulang? Malu. Dulu dah janji nak jaga Nabi Yusuf. Okey? Tapi tak dapat balik kepada Nabi Yaakob. Sekarang kali kedua janji pula dengan Nabi Yaakob nak bawa balik Bunyamin. Tengok-tengok tak dapat bawa balik juga. Jadi malu nak tunjuk muka depan ayah dia. Maka dia kata pada adik-adik dia, ayat 81, kamu je balik. Okey, aku tak nak balik sampai Allah buat keputusan. Maksudnya sama ada aku dapat selamatkan Bunyamin untuk bawa balik ataupun ayah aku bagi izin boleh balik, bawa aku balik. Okey, jadi mereka pun pulang. Perjalanan zaman dulu lah menaiki unta daripada Mesir ke Kanaan lebih kurang 8 hari.
Jauhlah perjalanannya kan, 8 hari. Lalu mereka pun sampai kepada ayah mereka kata, wahai ayah, anak kamu Bunyamin itu mencuri. Kerana apa mereka sebut dengan yakin? Sebab sama ada dia mencuri ke, dia dituduh mencuri ke, yang confirm dia kena tahan. Yang confirm dia kena tahan. Jadi anak-anak dia ni terus sebut pada Nabi Yaakob, anak kamu mencuri. Kami tidak mengetahui apa yang zahir. Maksudnya kalau kami tahu dia mencuri, kami dah halang dia dah. Kami tak tahu, sedar-sedar barang ada dalam beg dia. Dan kami ini tak tahu benda gaib. Maksudnya, kalaulah kami tahu dia nak mencuri, kalaulah awal lagi kami tahu dia nak mencuri, nescaya kami takkan bawa dia ke Mesir bersama-sama kami. Okey, ayat ini 82, anak-anak dia yang 9 orang ni cakap pada Nabi Yaakob. Kalau ayah tak percaya, ayah tanyalah negeri was'alil qaryah ni. Kalau terjemah secara literal ya, tanyalah negeri. Macam mana nak tanya negeri? Dalam kaedah bahasa Arab dipanggil zikruz zarfi wa iradatul mazruf. Sebut tempat, zaraf, sebut tempat, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu dalam tempat tersebut. Kita sebut nama tempat, tapi yang dimaksudkan adalah sesuatu dalam tempat tersebut. Contoh kita baca doa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada aku. Kita minta Allah lapangkan dada, kenapa? Kita bukan ada masalah dada. Kita nak Allah lapangkan hati yang ada dalam dada. Sebut dada, tapi dia maksudkan hati yang ada dalam dada. Dalam bahasa Melayu ada tak kaedah ni dalam bahasa Melayu? Ada tak dalam bahasa Melayu sebut nama tempat yang dimaksudkan adalah orang dalam tempat tersebut? Ada tak kaedah ni dalam bahasa Melayu? Ada. Contoh dia macam mana? Contoh bahasa Melayu. Saya pergi kedai pertama, saya tanya, pakcik ada jual mancis tak kat sini? Pakcik ada jual mancis tak kat sini? Maka tokai kedai kata, tak ada lah. Pergi tanya kedai sebelah. Ayat dia, secara literal dia, pergi tanya kedai sebelah. Adakah maksud dia pergi kat kedai tu tanya dinding, wahai dinding kedai, ada tak mancis? Ayat pakcik itu betul? Normal kan dalam Melayu? Tanya kedai sebelah. Pergi tanya kedai sebelah. Pergi tanya speedmart. Macam mana tanya speedmart? Tanya dinding speedmart ke, pintu speedmart ke, tingkat speedmart. Okey? Jadi perkataan pergi tanya kedai sebelah, pergi tanya speedmart, maksudnya pergi tanya orang yang berada di tempat tersebut. Ini ada dalam kaedah bahasa Arab, ada juga dalam kaedah bahasa Melayu. Di ayat kita ini, was'alil qaryah, tanyalah kampung. Maksudnya, tanyalah penduduk-penduduk kampung ataupun penduduk-penduduk negeri Mesir yang kami dahulu berada dalamnya. Maknanya, peristiwa Bunyamin dituduh mencuri ini telah pun tersebar di Mesir. Peristiwa yang Bunyamin dituduh mencuri ini telah pun tersebar di Mesir. Jadi anak-anak Nabi Yaakob cakap kat Nabi Yaakob, tanyalah siapa-siapa yang dekat Mesir, mereka mesti boleh beri jawapan. Ataupun, kalau nak pergi Mesir jauh lah. Ayah dah tua, tak larat, uzur nak pergi Mesir, tak tahu semata-mata nak tanya orang Mesir, satu kerja pula. Susah nak pergi Mesir, cuba tanya kafilah dagangan yang balik sama-sama dengan kami. Dalam tafsir mengatakan mereka tu orang Kan'an juga. Orang senegeri, orang senegara dengan Nabi Yaakob, jiran-jiran Nabi Yaakob. Okey, cuba tanya mereka. Mereka pun tahu juga tentang cerita ini. Dan kami kali ni benar-benar orang yang bercakap benar. Sebab apa? Mereka boleh kata orang cakap benar sebab mereka dengan confident mengatakan, pertama, Nabi Bunyamin mencuri. Kedua, kalau kami tipu, cuba tanya orang Mesir. Ketiga, kalau kami tipu, cuba tanya orang-orang yang di Mesir bersama-sama dengan kami. Tak mungkin mereka berpakat untuk tipu dan tak mungkin kafilah-kafilah dagangan tu pun berpakat untuk tipu. Ni mereka kali ni cakap betul tak? Yes, mereka cakap betul. Tetapi, orang yang pernah menipu sekali, kali kedua, ketiga, keempat, kelima, dia cakap betul. Dia tak tipu. Walaupun dia cakap betul kali kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau orang tak nak percaya kata-kata dia,
maka dia tak boleh salahkan orang tu. Kerana apa? Kerana dia telah ada rekod menipu sebelum ni. Maka kalau orang kali kedua dia cakap betul pun orang tak percaya dia, orang tak salah. Kerana apa? Orang yang dia bercakap tu dah kena tipu dengan dia. Jadi dalam kes ni, mereka cakap betul. Okey. Cuma Nabi Yaqub tak kata aku tak percaya. Nabi Yaqub juga tak kata aku percaya dalam ayat ni. Ayat akan datanglah. Okey, masuk ayat baru ayat 83. Ayat 83. Qala dia telah berkata, iaitu Nabi Yaqub berkata, bahkan ataupun sebenarnya Sawalat telah memperhiaskan. Maksudnya bagi nampak cantik, bagi nampak lawa. Lakum bagi kamu anfusukum oleh nafsu-nafsu kamu. Anfusukum oleh nafsu-nafsu kamu. Okey. Amran urusan itu ataupun perkara itu. Maka sabrun, sabar itu jamil adalah lebih baik. Jamil tu cantik kan? Maksudnya sabarlah jalan terbaik, sabarlah pilihan yang terbaik. Asa mudah-mudahan Allah akan ya'tiyani membawa kepadaku bihim dengan mereka. Bila sebut him dalam bahasa Arab maksudnya 3 dan ke atas. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan him kat sini? Yusuf, Bunyamin dan Yahuda. Jami'an kesemuanya. Asa mudah-mudahan maafkan saya. Jami'an kesemuanya. Innahu sungguhnya dia Allah. Huwa dialah Al-Alim maha mengetahui. Al-Hakim maha bijaksana. Tolong terjemahkan dia, Puan Nur Zakiyah, ayat kedua kita, ayat 83 ni. Terjemahkan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Yakub telah berkata, bahkan telah memperhiaskan oleh nafsu-nafsu kamu urusan ataupun perkara itu, maka sabar itu adalah lebih baik. Mudah-mudahan Allah akan membawa kepadaku dengan mereka, iaitu Bunyamin, Yusuf dan Yahuda, kesemuanya. Sesungguhnya dia Allah, dialah maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Sama Ustaz. Walaupun anak-anak dia cakap betul kali ini, tetapi Nabi Yaqub memberi kata-kata yang sama sebagaimana Yusuf hilang mula-mula dulu. Ayah dia masih guna perkataan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Masa Yusuf hilang mula-mula dulu kan. Tolong baca poin zaman ni. Surah Yusuf muka surat 237 ayat 18. Perkataan yang sama. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. 237 ayat berapa Ustaz? 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka datang bersama baju Yusuf yang berlumuran dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal.
Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya dan kepada Allah jualah dipohonkan pertolongan mengenai apa yang kamu katakan itu. Okey, Puan Izzuana ayat sebelumnya boleh, ayat 17. 17. 17. Sebelum tadi 18, 17. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini sekalipun kami adalah orang yang benar. Okey, terima kasih Puan Izzuana. Oleh kerana kali ni dia tipu, kali pertama mereka tipu, mereka takut orang tak percaya. Orang yang menipu ni, dia takut orang tak percaya dia punya penipuan dia, maka dia kata, memang kamu takkan percaya kata-kata kami. Kamu tak percaya kata-kata kami. Dia cakap pada ayah dia, walaupun kami cakap benar. Orang tipu, dia akan takut kalau orang tak percaya kata-kata dia. Adapun ayat kita sekarang, ayat yang sedang kita bincang sekarang, mereka tak cakap kepada ayah mereka, ayah mesti takkan percaya kat kami walaupun kami cakap benar. Ayat kata-kata tu tak keluar. Kerana apa? Orang yang bercakap benar, dia tak perlu risau orang tak percaya kata-kata dia. Kerana satu hari nanti, satu masa nanti, kebenaran pasti zahir. Satu masa nanti, kebenaran pasti akan timbul. Okay, jadi dalam ayat kita sekarang, mereka hanya kata, wa inna lasadiqun. Kami bercakap benar. Kenapa Nabi Yaqub menggunakan kata-kata yang sama? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kerana kali pertama dulu, mereka kata, Nabi Yusuf kena makan serigala tapi bawa balik baju. Bawa balik baju. Okey, maknanya serigala buka baju dulu. Baru makan. Kat situ Nabi Yaqub dah tahu yang mereka tidak bercakap benar. Kali ini, kalau ikutkan mereka cakap benar. Ikutkan mereka cakap benar. Tetapi Nabi Yaqub ucap kata-kata yang sama. Kerana apa? Dalam kata-kata mereka, mereka sebut Bunyamin mencuri. Mereka sebut Bunyamin mencuri. Seorang Nabi, anak dia dah lama duduk dengan dia tahu anak dia tidak akan mencuri. Dia tahu anak dia tidak akan mencuri. Nabi Yaqub tahu anak dia tidak mencuri. Jadi bila anak-anak dia yang 9 orang ni kata Bunyamin mencuri, maka kat situ Nabi Yaqub AS dah tahu dah benda tu tidak betul. Walaupun 9 orang ni kata mereka cakap betul, walaupun 9 orang ni merasakan mereka cakap benar, tetapi bagi Nabi Yaqub itu semua tidak benar. Sebab tu Nabi Yaqub tak kata pun, Nabi Yaqub tak kata pun kamu tipu. Nabi Yaqub tak kata kamu tipu. Dalam kedua-dua ayat kita, ayat tadi, ayat 18 dengan ayat 83, kedua-dua Nabi Yaqub tak kata kamu tipu, kamu tipu, kamu tipu. Tak. Nabi Yaqub hanya kata, nafsu kamu yang anggap, nafsu kamu yang buat, nafsu kamu yang rasa, buat kamu rasa jawapan kamu bagus, jawapan kamu diterima. Nafsu kamu yang buat kamu rasa, nafsu kamu yang buat kamu menganggap jawapan tu bagus, jawapan tu boleh diterima, jawapan tu adalah jawapan orang yang tak bersalah. Okey? Bila kita kena berjanji, bila kita berjanji, yang kita patut buat ialah tunai janji. Bukan mencari alasan, mencari jawapan kenapa tak dapat tunai janji. Nampak? Bila kita berjanji, yang patut kita buat adalah berusaha sebaik mungkin melaksanakan janji. Bukan mencari jawapan, mencari alasan untuk tidak menunaikan janji. Sebab tu abang dia Yehuda tak balik. Walhal abang dia Yehuda balik je lah. Cakap pada ayah, Ibu Nabi mencuri. Jadi kami tak boleh selamatkan dia. Tak. Walaupun dia ada alasan yang sama, walaupun dia ada jawapan yang sama, tapi rasa bersalah dia tu menyebabkan dia tak nak balik pada ayah dia. Okey? Rasa bersalah tu menyebabkan dia tak nak balik jumpa ayah dia. Okey. Kemudian, masih lagi kata-kata yang sama, fasaburun jamil. Maksud fasaburun jamil, masa ni, nak cari Bunyamin, tak boleh nak pergi cari, dia dah tua tak larat. Okey, nak tuduh orang buat jahat pada Bunyamin. Anak-anak dia sendiri yang kata Bunyamin mencuri. Dia ada setengah keadaan, ada setengah situasi, kita tak boleh buat apa. Contohlah, ada setengah keadaan, setengah situasi, kita tak boleh buat apa. Contoh, kita anak raja. Duit banyak lah. Sebut je hospital mana, perubatan mana, kita boleh bayar.
janji anak kita sembuh. Contoh, ni sekadar contoh. Tapi dah pergi mana-mana hospital kerajaan ke, hospital swasta ke, hospital luar negara, dalam negara, hospital paling diraja, tak diraja, semua dah pergi. Perubatan Islam, perubatan tak Islam, perubatan tradisional, semua dah cuba, tapi tak ada juga jalan untuk sembuh. Maka pada masa tu, fasabrun jamil. Maksudnya, pada masa ni, yang terbaik bagi seseorang tu adalah bersabar. Bila seseorang tu dia anggap bersabar, setelah dia berusaha untuk selesaikan masalah dia, setelah dia berusaha cari jalan untuk keluar pada masalah, tapi dia nampak tak ada jalan juga, tak ada penyelesaian juga, maka usaha terbaik adalah bersabar. Dalam kes ni nak cari kat mana? Nabi Yaakob nak cari kat mana? Dia dah tua, dia tak larat. Takkan dia naik kuda unta seorang-seorang nak pergi Mesir cari Bunyamin? Yang menyatakan anak dia mencuri, anak dia juga. Sama juga kali pertama dulu yang buat Yusuf hilang, anak dia juga. Nak marah, nak halau, anak dia juga. Nak halau ke, nak marah ke, nak ambil tindakan ke, anak dia juga. Jadi dia berada dalam situasi yang tak boleh nak buat apa-apa melainkan sabar. Sabarlah jalan yang terbaik. Tuan Sofi boleh tak share kat skrin? Kata-kata Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar Dr. Hamka tulis pantun dah. Pantun. Nak beritahu ada setengah keadaan. Tengok ni pantun Dr. Hamka tulis. Okey. Anak nyamuk dalam padi, cuka dalam peberasan. Sungguh beramuk di dalam hati, di muka jangan kelihatan. Hati masa tu ada 1001 kesedihan. Hati masa tu ada berbagai-bagai perasaan. Tapi biarlah benda tu duduk dalam hati. Kerana kalau ngadu kat makhluk, cerita kat makhluk, sebarkan benda tu pada makhluk, makhluk tak boleh buat apa. Maka maksud fasabrun jamil adalah sabarlah perkara terbaik. Kerana apa? Bersabar dalam ujian yang Allah Ta'ala bagi, bersabar dalam musibah yang Allah Ta'ala bagi adalah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kita diuji, tak kisahlah uji yang bak duit ke, bak kesihatan ke, bak apa lagi, masalah keluarga ke, pasangan ke, macam-macam ujian. Contoh, yang bagi taufik hidayah pada kita untuk kita bersabar adalah Allah. Bukan dengan kata aku ustaz, jadi bila aku ustaz ni aku paling sabarlah di kalangan orang lain. Tak. Tolong baca boleh? Puan Ira tolong baca surah An-Nahli. Okay, sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Saya cari muka surat je. Okey, muka surat 281. Muka surat 281 ayat 127. Ayat 127. Surah An-Nahl. Dan bersabarlah ni Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Okey. Terima kasih Puan Ira. Allah katakan Nabi bersabarlah terhadap perbuatan-perbuatan orang kafir. Dan tidaklah berhasil kesabaran kamu melainkan dengan bantuan Allah. Kalau Allah tak bagi taufik, tak bagi hidayah, tak bantu, nescaya Nabi pun takkan bersabar. Nabi pun tak mampu untuk bersabar. Tu Nabi. Kita sama juga. Tak semestinya ustaz tu dia boleh ceramah tajuk sabar. Dia ceramah tajuk sabar. Bila dia dapat ceramah tajuk sabar, dialah orang paling bersabar dalam kehidupan dia. Tak. Orang yang mampu bersabar dalam ujian yang menimpa dia adalah orang dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi adalah orang yang Allah paling sayang. Bila mereka orang yang Allah paling sayang, maka ujian untuk mereka pun berat juga, besar juga. Berpisah dengan seorang anak lama, sedih berpisah dengan seorang anak, tak jumpa lagi anak yang seorang tu, hilang pula anak yang kedua. Masya Allah. Okey. Jadi berat tak ujian tu? Beratlah. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tolong share kat skrin Tuan Sofi boleh? Tolong share kat skrin Tuan Sofi. Nabi kata, okay, tengok kat skrin.
Daripada Anas bin Malik, daripada Imam Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Azamul jaza' ma'ayuzamil bala. Besarnya ganjaran, balasan, pahala di sisi Allah berdasarkan besarnya ujian. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, apabila mencintai sesuatu kaum, sesuatu puak, dia akan menguji mereka. Lagi Allah sayang, lagi besar ujian. Lagi dekat dengan Allah, lagi besar ujian. Faman radiya, siapa yang redha dengan ujian tersebut, falahur ridha, dia dapat keredaan Allah. Wa man sakhita, siapa yang marah, salahkan takdir, salahkan tu, salahkan ni, semua benda salah, dia seorang tak bersalah lah. Contoh, falahus sakhtu, maka dia juga dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi lah orang yang Allah paling sayang, dan para nabi lah orang yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nabi yang diuji dengan orang luar. Maksud orang luar bukan ahli keluarga dia. Ada nabi yang diuji dengan orang dalam. Maksud orang dalam, ahli keluarga sendiri. Contoh Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, yang buat masalah dengan mereka, yang mendatangkan ujian besar bagi mereka, keluarga mereka sendiri, bukan orang luar, bukan musuh-musuh. Keluarga mereka sendiri yang menyebabkan mereka teruji perasaannya, hatinya, kesedihannya. Okey, terima kasih Tuan Saufi. Kemudian dalam ayat ini Nabi Yaqub kata, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan mereka kepadaku kesemuanya. Him tu dalam bahasa Arab 3 dan ke atas. Kalau hu ataupun he, seorang. Ataupun ha. Tapi kalau huma, 2 orang. Kalau hum, 3. Jadi kata-kata Nabi Yaqub, Tuan Sofi boleh tak buka balik yang kat skrin tadi? Ini bukan page ni, page lain Tuan Sofi, page lain. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Okey, bihim tu, merahkan bihim tu. Him tu dalam bahasa Arab mesti 3 orang dan ke atas. Mesti 3 orang dan ke atas. Jadi dalam ayat ini Nabi Yaqub alaihissalam cakap dengan perkataan, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Him. Tuan Sofi, boleh? Him tu. Siapa him tu? 3 orang. Okay, Nabi Yaqub kata, mudah-mudahan Allah mendatangkan kepadaku bihim, dengan mereka. Okay, jami'an, kesemuanya. Siapa? Nabi Yusuf, Bunyamin, dan juga Yahuda ataupun Rubail. Dalam ayat ini menunjukkan yang Nabi Yaqub alaihissalam mengetahui yang Nabi Yusuf tak mati lagi. Walaupun anak-anak dia dulu kata kena baham dengan serigala. Okey, walaupun anak-anak dia semua anggap Nabi Yusuf dah mati, tetapi Nabi Yaqub masih kuat keyakinan dia Nabi Yusuf belum mati. Kerana apa? Kerana belum berlaku lagi apa yang Nabi Yusuf mimpi. Awal-awal surah Yusuf, awal-awal surah kita ni, Nabi Yusuf mimpi bulan, bintang, matahari sujud pada dia. Jadi Nabi Yaqub tahu mimpi para Nabi adalah wahyu, bukan mainan tidur. Bila Allah bagi mimpi macam tu pada anak dia, maksudnya Allah nak bagi sesuatu pada anak dia. Allah nak pilih anak dia jadi Nabi, Allah nak pilih anak dia jadi orang besar. Jadi benda tu belum berlaku lagi. Jadi bila benda tu belum berlaku lagi, Nabi Yaqub alaihissalam mengetahui yang anak dia belum mati lagi. Maka Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan, cuma dalam tafsir mengatakanlah Allah tidak memerintahkan Nabi Yaqub untuk menyampaikan perkara tu pada anak-anak dia yang lain. Dia cuma bagi hint kat sini, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku, kerana Allah Maha mengetahui dan Allah Ta'ala Maha bijaksana dalam setiap aturannya. Kita nampak macam dah tak ada jalan, kita nampak macam dah tak ada ruang, tapi Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha bijaksana.
Allah Ta'ala boleh buat apa saja berlaku di masa akan datang. Termasuk Al-Hakim bijaksana. Seterusnya ayat 84. Wa dan tawalla, dia berpaling. Dia Nabi Yusuf, dia berpaling. Anhum, daripada mereka. Daripada anak-anak dia istimewa orang tu lah. Wa dan qala, dia berkata, ya asafa, alangkah sedihnya, ya asafa, alangkah sedihnya, ala Yusuf, terhadap Yusuf, ala Yusuf, terhadap Yusuf. Okey. Wa dan ibyaddat, menjadi putih. Ibyaddat, menjadi putih. Ainahu, kedua matanya. Ainahu, kedua matanya. Min, daripada al-huzni, kesedihan. Al-huzni, kesedihan. Fa, maka huwa, dia Nabi Yaqub. Okey, huwa, dia Nabi Yaqub, kazim, menahan perasaan. Kazim, terjemah dia menahan perasaan. Tahan sedih pun kazim, tahan marah pun kazim. Okey, tahan sedih pun kazim, tahan marah pun kazim. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Norziana, terjemahkan Puan Norziana ayat 84 ni. Muka surat ni Ustaz 245 ni kan? 245 betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dan bapa mereka Nabi Yaqub pun berpaling dan mereka kerana berita yang mengharukan itu sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. Okey, baik. Memendamkan marahnya, sedihnya dalam hati, dua-dua boleh. Nabi Yaqub AS berpaling daripada anak-anaknya dia, berpaling daripada anak dia 9 orang tu, lalu berkata, dia kata ni dalam hati dia lah, dia bukan kata depan anak dia ni, dia kata dalam hati dia. Nabi Yaqub kata dalam hati, alangkah sedihnya terhadap Yusuf. Okey, Yusuf kat sini menunjukkan walhal anak yang baru hilang adalah Bunyamin. Anak yang baru hilang Bunyamin. Tapi kesedihan dia, ada tafsir mengatakan 20 tahun lepas, ada kata 25 tahun lepas, anak dia yang hilang yang nama Yusuf tu masih lagi segar dalam ingatan dia. Walaupun yang baru hilang ni adalah Bunyamin, tetapi kesedihan yang baru, kesedihan yang dialami oleh Nabi Yaqub pada masa ni menyebabkan dia teringat kembali, kuat semula ingatan dia terhadap anak Nabi Yusuf AS. Dan oleh kerana sedih sangat, nangis, lalu matanya menjadi putih. Maksud mata jadi putih, kawasan hitam biji mata tu jadi putih. Kerana apa? Selaput-selaput kesan tangisan-tangisan. Itu maksud ibyaddat ainah, maksudnya kawasan hitam tu menjadi putih kerana terlalu banyak menangis. Kawasan hitam biji mata, kita punya biji mata ni ada warna hitam kan? Hitam tu jadi putih. Itu maksud ibyaddat ainahu. Putih mengatasi hitam. Biasanya tempat hitam, tempat putih-putih. Tapi putih mengatasi hitam. Kerana apa? Terlalu banyak menangis, terlalu sedih, dan dia menahan perasaan sedih dalam hati dia. Dia menahan perasaan marah dalam hati dia. Maksud kazim ni ialah hati dia penuh dengan perasaan sedih, tetapi dia mampu tahan daripada mengeluarkan kata-kata tak baik. Dia mampu tahan daripada buat perkara-perkara yang haram. Contoh perkara haram adalah dipanggil niyahah. Niyahah ni bila ada orang mati, kita orang Malaysia tak ada masalah sangat ni. Orang Arab ni bila ada orang mati, sedih sangat bila ada keluarga dia mati, koyak-koyak baju, dia tampar-tampar pipi, tu yang dilarang.
Ya, semua orang sedih bila ada ahli keluarga mati. Semua orang sedih. Kucing pun sedih kalau anak dia mati. Tak berdosa, sedih. Sedih tak berdosa. Sedih tak haram pun. Nangis pun tak berdosa kalau ada ahli keluarga mati. Yang tak bolehnya apa? Meratap-ratap sampai koyak-koyak baju, sampai tapar-tapar pipi. Itu yang tak boleh. So Kazim ni sedih dalam hati. Ada rasa sedih dalam hati. Ada rasa marah pada anak-anak. Tapi masih lagi dia kawal diri dia. Dia tak keluarkan kata-kata yang tak baik. Dia tak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maksudnya menangis. Tidak dianggap sebagai tidak redha. Menangis tidak dikira sebagai salahkan takdir. Allah buat anak dia mati, Allah buat pasangan dia mati. Contohlah ni contoh. Betul menangis. Adakah orang tu menangis dia tak redha? Adakah orang tu menangis dia tak sabar? Tak. Menangis tidak menafikan redha. Menangis tidak menafikan sabar. Jelas? Menangis tidak menafikan redha. Menangis tidak menafikan sabar. Maksudnya kita jangan salah faham. Tengok orang tu menangis, oh dia ni tak redha, dia ni tak sabar. Tak. Nabi Yusuf. Nabi Yaakob menangis tak? Menangis. Kehilangan anak dia menangis. Lepas tu nak kata Nabi Yaakob tak sabar. Nak kata Nabi Yaakob tak redha. Mana boleh. Nabi Muhammad SAW pun anak baginda meninggal, Nabi menangis. Okey, anak Nabi meninggal pun Nabi menangis. Jadi dia menangis tidak menafikan sabar, menangis tidak menafikan redha. Begitu juga dalam kehidupan kita, ada masalah-masalah yang berlaku, ada benda yang kita kehilangan, ada benda yang kita nak tapi tak dapat. Kita mungkin terasa hati dengan siapa-siapalah, orang sekeliling ke, anak ke, menantu ke, contoh. Keluar air mata. Nangis seorang-seorang. Kadang-kadang menangis dengan sebab mulut suami, kadang-kadang biasa tu lah, jarang suami menangis sebab mulut isteri. Ada ke suami menangis sebab mulut isteri? Jaranglah suami menangis. Tapi katakanlah berlaku, mulut isteri dia teruk sangat sampai keluar air mata daripada suami tu, nangis. Menangis tidak menafikan redha, menangis tidak menafikan sabar. Okey? Tak boleh kata, saya orang sabar, saya tak menangis pun. Saya orang redha, saya tak menangis pun. Tak. Okey? Baik. Sama ayat baru. Jadi Kazim ni, dalam bahasa Arab, tahan marah pun Kazim, tahan sedih pun Kazim. Contoh situ tunjuk perkataan Kazim. Jadi Ustaz Kazim tu mungkin Ustaz tahan marah, tahan sedih. Mungkin. Surah apa ya Allah SWT Muhammad? Surah Ali Imran. Tolong baca surah Ali Imran. Puan Zanaria tolong baca boleh Puan Zanaria. Wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas. Surah Ali Imran muka surat 67 ayat 133 134. Refresh. 67. 133 134. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu, dan syurga yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Okay. Nampak? Terima kasih Puan Zanaria. Orang-orang yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah dia. Baik, perkataan ibyaddat ainahu ada dua pendapat. Pendapat pertama, memang mata dia buta 100% tak dapat melihat langsung. Buta terus ni, memang buta terus. Cuma nanti oleh kerana dia Nabi Yaakob ni oleh kerana dia Nabi, Allah Ta'ala buat, walaupun mata dia dah buta 100%, Allah Ta'ala buat dia dapat melihat kembali mukjizat Allah kepada para Nabi. Pendapat yang kedua, dia tak buta, tetapi mata dia jadi lemah. Kerana terlalu banyak menangis, penglihatan dia terlalu lemah macam orang buta. Tak buta lagi lah. Ibyaddas ainahu tu maksudnya penglihatan dia terlalu lemah, tak nampak macam orang buta. Jadi kalau kita kata penglihatan dia terlalu lemah, tak nampak macam orang buta, lalu nanti sembuh, benda tu tak pelik dari sudut apa? Bukan Nabi, orang biasa macam kita pun boleh berlaku juga. Orang kita, dia panggil apa?
cataract lah, apa tak tahulah perkataan kedoktoran hari ni. Okey, boleh sembuh. Benda tu tak pelik. Jadi dua pendapat adalah Allah cuma kata ibyadat ainahu, menjadi putih mata dia. Jadi putih ni sama ada dia betul-betul tak nampak 100% jadi buta betul, ataupun matanya jadi terlalu rabun yang kuat-kuat, rabun yang sangat kuat seakan-akan buta. Okey, baik, seterusnya ayat baru. Qalu, mereka berkata. Okey, siapa mereka ni? Anak-anak dia, menantu-menantu dia. Tallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Okey. Tafta'u, kamu senantiasa. Tafta'u, kamu senantiasa. Tafta'u, kamu senantiasa. Tazkuru, mengingati. Tazkuru, mengingati. Yusuf, hatta sehinggalah. Okey. Takuna, kamu akan menjadi. Takuna, kamu akan menjadi. Haradan, lemah. Haradan, lemah. Ini terjemah haradan, lemah. Lemah sangatlah ni haradan ni. Ataupun takuna, kamu akan menjadi. Takuna, kamu akan menjadi. Min, daripada al-halikin, orang-orang yang binasa. Al-halikin, orang-orang yang binasa. Maksud binasa apa? Matilah kat sini. Al-halikin tu maksudnya orang-orang yang binasa. Maksud binasa kat sini, mati. Okey? Haradan ni dalam bahasa Arab diterjemah, dalam bahasa Inggeris diterjemah extremely ill. Haradan dalam bahasa Inggeris diterjemah extremely ill. Sakit yang teruk-teruk sangatlah, sakit teruk sangat. Belum terjemahkan dia, Tuan Haji Muhammad Syahril Yub terjemahkan, boleh Tuan Haji Syahril? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, demi Allah, kamu senantiasa mengingati Yusuf, sehinggalah kamu akan menjadi lemah, ataupun kamu akan menjadi daripada orang-orang yang binasa. Okey, terima kasih Tuan Haji Syahril. Bila anak-anak dia tengok, anak menantu dia tengok, Nabi Yusuf AS sentiasa menangis, mata dah teruk, mata dah rabun, mata dah buta, pun masih lagi menangis, maka anak-anak dia berkata kepada dia, kamu ni sentiasa ingat Yusuf. Kata-kata ni sebenarnya adalah kata-kata dipanggil perintah ataupun larangan. Apa maksud perintah? Jangan ingat lagi kat Yusuf. Apa makna larangan? Apa maksud perintah? Kamu hendaklah menjaga diri kamu. Itu maksud perintah. Apa makna larangan? Jangan ingat lagi kat Yusuf. Kerana apa? Kalau kamu sentiasa ingat Nabi Yusuf, kamu sentiasa memikirkan tentang dia, kamu dah tua, kamu akan jadi makin lemah. Itu maksud haradat. Makin lemah. Ataupun kalau berterusan lagi sikap kamu ini, kamu akan menjadi orang yang mati. Okey? Kerana apa? Kerana Nabi Yaqub bukan buat-buat sedih, bukan berlaku-berlaku sedih, memang betul-betul sedih. Okey, kadang-kadang ada setengah pasangan yang dah berumur, bukan semualah, kadang-kadang mungkin pasangan tu hidup dah bersama lama. Bila arwah suami dia meninggal, contohlah ni memang pun kadang-kadang ada berlaku. Dia sebelum tu dia sihat elok, dia ceria elok, tapi bila lepas suami dia meninggal, maka dia mula jadi orang yang lain. Dia mula jadi tak lalu makan, dia mula tak ceria, dia dah tak seceria dulu. Maka dia punya kesihatan dia drop, makin turun. Last sekali dia pun meninggal juga. Memang ada setengah orang macam tu. Kerana apa? Terlalu bersedih. Terlalu bersedih dengan kehilangan orang yang tersayang. So Nabi Yusuf bukan buat-buat, Nabi Yaqub bukan buat-buat. Bukan saja-saja, kerana apa? Memang Allah SWT nak tunjuk pada kita betapa sabarnya kekasih Allah nama Yaqub ni. Dia punya sedih sampai buta mata dia. Dia punya sedih walaupun dia tak cerita ke orang tahap kesedihan dia. Tapi orang boleh nampak daripada gaya dia, daripada bentuk kesan pada muka dia, daripada kesan penurunan berat badan dia.
Ahli keluarga dia boleh nampak, lalu ahli keluarga dia kata, jangan macam ni. Kalau macam ni nanti kamu akan lemah. Last sekali mati. Okey, baik. Seterusnya. Ayat yang ke-86. Ayat bawah sekali. Ayat ni boleh kita jadikan sebagai nasihat untuk diri kita juga. Kalau kita diuji dengan ujian yang berat, ujian yang teruk, kita boleh jadikan kata-kata semangat untuk diri kita. Qala, dia telah berkata, dia kat sini Nabi Yaqub alaihi salam. Innama hanya senya, ashku, aku mengadu, basi kesedihanku, my grief, wa dan huzni, kesedihanku juga. Okey. Puan Ena, ada Puan Ena? Oh, Puan Ena. Ada. Apa beza my grief dengan my sorrow? Apa beza dia? Oh, putih. My grief dengan my sorrow, apa beza dia? Grief ni lagi dalam dari sorrow. Grief tu lagi dalam daripada sorrow. Okey. Dalam bahasa Arab, basi ni adalah kesedihan yang tidak tertahan sehingga pasti mengadu pada orang ramai. Pada manusia. Dalam bahasa Arab, basi ni adalah wal hiznul ladzi la yasbiru alaihi hatta yabutha ilan nas. Okey. Satu kesedihan yang orang memang tak boleh sabar sehingga dia mesti akan ngadu juga ke orang. Walaupun dia cuba nak simpan, walaupun dia cuba nak tahan dan nak cerita ke orang, tapi terkeluar juga daripada mulut dia. Dia tak nak cerita. Basi ni asalnya dia tak nak cerita, tapi orang nampak dia sedih sangat, orang tanya, kenapa awak ni? Banjir keluar air mata, mula cerita. Sebenarnya contoh. Itu maksud basi. Maksudnya kesedihan yang amat dalam lah. Tu basi dalam bahasa Arab, my grief. Dia my grief. Huzni, kesedihan biasa yang kita boleh simpan, kita boleh tahan, kita tak boleh cerita ke orang, boleh. Bertahun-tahun kita tahan kesedihan, bertahun-tahun kita pendam dalam hati, tu huzni, kesedihan biasa. Sedih sebab tak dapat macam orang lain, sedih sebab tengok orang berjaya, kita tak berjaya, sedih sebab tengok orang tu dapat macam tu, kita tak dapat macam tu. Tu kita boleh tahan dalam hati, tak ada masalah. Tu basi, tu huzni. Adapun basi ni sedih yang memang orang tak boleh tahan langsung. Tapi Nabi Yaqub AS kata, aku mengadukan kesedihan aku dan kesedihan aku. Terjemah dia kesedihan lah. Cuma kat skrin dia terjemah pertama duka cita. Betul kesusahan. Pertama dia terjemah kesusahan, yang kedua duka cita. Ni kat skrin. Tapi sebenarnya dua-duanya kesedihan. Ilallah, kepada Allah. Wa dan a'lamu, aku mengetahui, minallah, daripada Allah, okey, apa yang la tidak ta'lamuna, kamu ketahui. Tolong terjemahkan dia. Puan Ena, terjemahkan Puan Ena. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Yaqub, berkata, aku mengadu kesedihan kepada Allah dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Okey. Terima kasih Puan Ena. Tadi, saya lupa nak terangkan masa ayat pertama kita hari ni. Ayat yang anak-anak dia kata, kalau ayah tak percaya, ayah cuba tanya orang Mesir. Kalau ayah tak percaya, ayah cuba tanya kafilah karavan yang datang sama-sama dengan kita pulang daripada Mesir ambil makanan. Ayah dia kata tadi, sabrun jamil. Maksud sabrun jamil ni, aku akan bersabar yang mana kesabaran aku takkan ngadu pada mana-mana makhluk dan aku takkan tunjuk kesedihan aku pada mana-mana makhluk. Itu maksud fasabrun jamil. Aku akan serahkan kesedihan aku, urusan aku pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi Yaqub tak tanya pun orang Mesir. Nabi Yaqub tak tanya juga karavan ataupun kafilah-kafilah.
Betul ke anakku mencuri? Betul ke Bunyamin kena tangkap? Betul ke Bunyamin ambil piala diraja? Tak tanya. Itu maksud fasabrun jamil tadi, dia serahkan kesabaran pada Allah 100%. Ayat sekarang, dia tak nak tunjuk kesedihan pada orang. Dia tak nak tunjuk dia punya keresahan hati pada orang. Tapi orang boleh nampak daripada riak muka, riak wajah dia, daripada perbuatan-perbuatan dia. Dia tak nak buka mulut. Sampai anak-anak dia kata, anak-anak Nabi Yaqub kata, kalau terus berterusan sedih macam ni, nanti kamu buta, kamu akan jadi lemah, kamu akan mati. Maka Nabi Yaqub alaihi salam cakap pada anak-anak dia, aku hanya akan mengadu kesedihan aku kepada Allah Ta'ala sahaja. Kita pun sama. Kadang-kadang kita ada masalah, kita ada kesulitan, tak tahu nak cerita kat siapa. Sebab kadang-kadang salah cerita kat orang tu bukannya bersedih dengan cerita kita. Orang tu bukan sedih dengan cerita kita. Okay? Dia siap gelak dalam hati mungkin, ataupun dia sebarkan ke orang mungkin. Kita nak ngadu kat dia, mudah-mudahan dia bagi kata-kata semangat pada kita. Tengok-tengok dia dah tak bagi kata semangat pada kita. Bila kita sedih ngadu kat dia, dia sebarkan pula kat orang cerita peribadi kita. Contoh. Jadi pada masa tu, Allah lah tempat terbaik untuk kita mengadu. Allah lah tempat terbaik untuk kita lepaskan perasaan kita. Dalam tafsir mengatakan, Al-Bathi ni adalah manusia bila dia menghadapi kesulitan, kesusahan, lalu dia sembunyikannya, maka kesedihan tu dia sembunyikannya, maka apa yang dia sembunyikan dalam hati dia, kesedihan dia akan menyebabkan dia risau. Kerana kesedihan dia disembunyikan cerita kat orang, kesedihan yang disembunyikan dalam hati itu nama dia ham. Tapi apabila dia mula cerita kesedihan itu pada orang, sebab apa? Tak mampu sangat nak simpan lama-lama dalam hati. Mungkin pasangan dia masalah, mungkin dia ada masalah dengan orang tu, masalah dengan orang ni, dia simpan lah sekali, terpaksa cerita juga kat orang. Contoh, maka itu dalam bahasa Arab dia panggil al-bas. Di al-bas tu adalah lebih dahsyat berbanding dengan al-huzun. Sebab tu ayat Quran Allah sebut la tahzan, jangan sedih. Maknanya terlalu sedih ni sifat yang tak bagus. Terlalu sedih, mendalam, sifat yang tak bagus. Maka Allah kata la tahzan, maksudnya jangan risau sangat. Semua dalam kontrol Allah, semua dalam pengawasan Allah. Baik, dalam tafsir mengatakan bahawasanya ketika mana Nabi Yaqub alaihi salam lama menangis, teruk kondisi dia, lalu datanglah seorang yang rapat dengan Nabi Yaqub ke rumah Nabi Yaqub. Dia kata, wahai Yaqub, dia kata, apa sebab penglihatanmu dah hilang, buta ni? Apa yang menyebabkan belakang kamu jadi bongkok sangat ni? Okey? Maka Nabi Yaqub alaihi salam jawab dalam tafsir, yang menyebabkan mata aku jadi tak nampak ni adalah menangis, terkenangkan Yusuf. Adapun yang menyebabkan belakang aku jadi bongkok, tak boleh nak berdiri tegak, sedih sebab kehilangan Bunyamin. Okey? Kemudian, ni dalam tafsir, malaikat Jibril datang kepada Nabi Yaqub. Wahai Yaqub, Allah mengucapkan salam kepada dirimu dan berkata, adakah kamu tak berasa malu? Adakah kamu tidak berasa malu untuk kamu mengadu masalah kepada selainku? Bukan Nabi Yaqub cari orang. Bukan Nabi Yaqub cari orang untuk lepaskan perasaan. Bukan Nabi Yaqub cari orang nak ngadu kat siapa. Tak, orang datang. Tanya dia soalan, kenapa sedih sangat? Kenapa? Dan tak salah pun kalau orang tanya kenapa kita cerita. Pasal sedih pada Bunyamin, sedih pasal Yusuf. Anak-anak dia dah tahu dah. Jadi oleh kerana sahabat lama dia datang, tanya dia jawab macam tu, Jibril datang kata, kamu tak rasa malu ke mengadu kesalahan pada selain Allah? Lalu Nabi Yaqub alaihissalam jawab, hanya saja aku mengadu kesedihan aku, duka cita aku, kerisauan aku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril alaihissalam kata kepada Nabi Yaqub, Allah lebih mengetahui kepada siapa kamu akan mengadu. Kenapa dalam ayat ni Jibril datang tegur Nabi Yaqub?
Kerana kaedah dia hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang biasa macam kita, contohlah ni ya, ada masalah, ngadu kat orang biasa, ngadu kat makhluk, ngadu kat kawan-kawan, ngadu kat orang tu orang ni, tak jadi masalah. Sebab kita bukan muqarrabin. Tapi kekasih Allah, Nabiullah, Rasulullah, Nabi Yaqub, dia ada masalah, dia mengadu pada orang, tak berdosa pun. Dia ngadu pada orang, tak berdosa pun. Tapi kerana kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi lain. Kedudukan dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia jadi lain. Kerana kedudukan dia dekat dengan Allah, dia ngadu pada makhluk, malaikat datang tegur dia. Malaikat datang tegur Nabi Yaqub alaihi salam. Kalau kita ada masalah, orang datang tanya, kita cerita kat orang tu masalah kita, dosa ke? Tak dosa pun. Kena taubat tak? Tak perlu taubat pun. Kita bukan buat salah pun, bukan buat dosa pun. Tapi Nabi Yaqub, Allah nak dia sebagai kekasih Allah, sebagai Nabiullah, Rasulullah, Allah nak dia mengadu kesusahan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hidup kita, kegembiraan kita kongsi pada orang lain. Kongsi pada mak ayah kegembiraan kita, kongsi pada anak beranak, kongsi pada pasangan. Kesedihan kita, kalau boleh, kita ngadulah pada Allah Ta'ala saja. Allah suka setiap kali dia bagi kita kesulitan, setiap kali dia bagi kita kesedihan, dia suka kita mengadu masalah pada dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian Nabi Yaqub kata, dalam ayat ni lah, aku tahu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Apa dia yang Nabi Yaqub tahu? Nabi Yaqub tahu yang sebenarnya Nabi Yusuf masih hidup. Dia cerita dia macam ni. Kalau seorang tu Allah uji dia, anak dia mati 20 tahun lepas. Contoh di kalangan kita ni ada orang yang Allah uji, Allah ambil nyawa anak dia, dan benda tu telah berlalu 20 tahun lepas. 20 tahun lepas anak dia mati. Ya, masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bulan-bulan anak dia mati tu sedih lah. Tapi dah 20 tahun berlalu, sedih lagi tak? Tak sedih dah. Pergi ziarah kubur pun tak mengalir air mata dah. Tapi sebulan 2, setahun 2, ziarah kubur boleh mengalir air mata lagi. Kan? Kalau Allah uji kehilangan kematian di keluarga ni. Masalahnya tak tahu apa cerita. Tak tahu apa cerita. Masalahnya kita kata tak mati. Sorry, bukan tak tahu apa cerita. Tak mati. Hidup, contoh. Ni sekadar contoh. Mak ayah, bila tahu anak dia mati, dikebumikan, selesai masalah. Tapi anak hilang. Anak dia hilang kat sungai, anak dia hilang dalam hutan, anak dia hilang kena colek ke. Berapa lama agak mak ayah dia bersedih. Kalau mak ayah ni tahu anak dia mati, dia tahu dah anak dia dalam kubur, dalam tanah sekarang. Senang pergi ziarah, baca doa, baca yasin. Tapi anak-anak, mak ayah yang kehilangan anak ni, apa dalam fikiran mereka? Macam mana anak aku sekarang ke? Hidup ke? Mati ke? Kalau hidup, macam mana keadaan dia? Kena seksa ke? Sakit ke? Okay? Mengalami penderitaan ke? Jadi bila tak tahu dengan jelas, tu yang pedih ya? Tu yang susahnya. Jadi orang lain, kalau bahasa kita lah, bahasa kita, orang lain boleh move on lah. Bahasa kita, orang lain move on lah. Dah 20 tahun, 15 tahun anak mati, move on lah kan. Nabi Yaqub tak. Kenapa bagi kita bahasa sekarang seolah-olah macam boleh belum move on? Sebab Nabi Yaqub kata, aku tahu yang anak aku belum mati lagi. Sebab tu aku sedih. Orang lain anggap mati dah, dia boleh relax. Aku tahu dia tak mati lagi. Sebab tu aku bersedih. Okey? Okey, baik, seterusnya adalah dalam tafsir mengatakan, ni riwayat Israiliyat. Malaikat datang ziarah Nabi Yaqub. Maka Nabi Yaqub tanya malaikat. Ni riwayat ada dalam tafsir tapi Israiliyat lah. Wahai malaikat, okey, yang wangi baunya, yang elok rupanya, adakah kamu telah cabut nyawa anak aku Nabi Yusuf? Maka malaikat jawab, tak. Malaikat jawab, tak, hidup lagi. Maka bila ayah ni tahu anak dia hidup lagi, ayah ni tahu anak dia tak mati lagi, apa perasaan dia? Mungkin kita relate dengan suasana zaman sekarang, kapal terbang hilang MH370. Benda-benda tu dah berlalu bertahun-tahun. Mungkin family mereka boleh redha sekarang, boleh terima. Tapi tiba-tiba dapat berita rupanya dia orang hidup lagi. Contohlah ni bukan nak bukan nak reka-reka cerita, ni contoh. Tiba-tiba dapat cerita mereka hidup lagi. Mereka sebenarnya ada kat sebahagian tempat masih hidup. Apa perasaan kali keluarga tu? Excited nak tahu, excited nak jumpa, excited nak tengok. Itu perasaan dia. Sama lah juga bila malaikat datang kata kat Nabi Yaqub, dia masih hidup.
maka semakin membuak-buak perasaan Nabi Yaakob nak tengok anak dia. Okey, baik, seterusnya. Apa kata Nabi Yaakob pada anak-anak dia yang lain? Sambung ayat baru, ayat yang ke-87. Ya bani, sambung ayat baru. Ya bani, wahai anak-anakku. Ya bani, wahai anak-anakku. Izhabu, pergilah kamu. Izhabu, pergilah kamu. Fa maka, okey. Tahassasu, selidiklah. Tahassasu terjemah dia selidiklah. Kalau kat skrin terjemah apa? Intiplah. Okey. Dia tahassasu ni, dia ada 3 perkataan yang hampir sama. Pertama dia panggil tahassasu. Yang kedua dipanggil tajassasu. Yang ketiga dipanggil tabayyan. Tahassasu ni, contoh tahassasu ni macam ni. Ada orang datang mina anak perempuan kita. Contohlah ni, kita ada anak perempuan, ada orang datang mina anak perempuan kita. Dia pun datang, dia beritahulah dia nama sekian, kerja sekian-sekian, duduk sekian-sekian. Kita tak tahu pun dia ni siapa. Okey? Jadi kita pun upah orang. Awak tolong selidik sikit dia ni siapa. Kalau dia orang baik, baiklah. Kalau dia orang tak baik, beritahulah apa yang tak baik. Kita upah orang, upah pegawai penyiasat ke, tolong selidik siapa dia ni. Dia beritahu dia nama sekian, dia tinggal sekian, dia kerja sekian-sekian, dulu dia belajar sekian-sekian. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul apa dia beritahu. Jadi awak tolong selidik sikit. Betul tak apa dia cakap? Siapa dia ni sebenarnya? Tu dia panggil tahassasu. Dalam bahasa dia panggil tahassasu. Boleh? Ada satu lagi perkataan tajassasu. Tajassasu ni cari salah. Diikut orang tu nak cari salah. Contoh, dalam bab politik. Contoh lah ni, minta maaf. Dalam bab politik, kumpulan A, parti kumpulan A, dia nak jatuhkan pemimpin parti kumpulan B, dia upah orang untuk ikut pemimpin parti kumpulan B tu 24 jam. Nampak salah aja, pom, terus sebarkan. Tu dia panggil tajassasu. Tunggu salah, cari salah, keluarkan salah dia. Tu dia panggil tajassasu dalam bahasa Arab. Tolong baca dia, Puan Asmah boleh. Tajassasu ni tak dibenarkan. Tajassasu tak boleh dalam agama Islam. Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Saya cari muka surat sekejap. Surah Al-Hujurat. Saja cari salah orang. Cari salah orang, saja-saja. Muka surat Spy On 517. 517 ayat 12. Boleh Puan Asmah 517 ayat 12. Ayat 12. Aku nak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang disebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Okey, terima kasih Puan Asmah. So yang ni dipanggil tajassasu. Nampak Tajassasu ni cari salah. Cari salah. Tu panggil tajassasu. Adapun tak bolehlah tajassasu ni cari salah orang. Tajassasu ni selidik tentang seseorang. Orang interview, ada 10 orang interview nak masuk tempat kerja syarikat kita. Jadi kita pun tak tahu 10 orang ni siapa, boleh harap ke tak boleh harap, pandai ke tak pandai. Okey, kita pun cakap pada staf kita, tolong selidik 10 orang ni, latar belakang mereka, layak tak mereka kerja syarikat kita, layak tak mereka pegang jawatan sekian-sekian kat syarikat kita. Tu tajassasu. Tak apa, tak jadi masalah. Yang tajassasu ni memang ikut orang 24 jam untuk cari salah orang. Tu yang dipanggil tak boleh, tajassasu. Satu lagi dipanggil tabayyanu. Tabayyanu ni datang seseorang bawa berita pada kita, awak tahu tak? Tadi saya nampak si fulan bin fulan tu dia naik motor dengan perempuan. Jadi kita boleh percaya terus? Tak boleh.
kita kena tabayyun. Selidik dulu, betul ke? Nampak si fulan naik motor dengan perempuan? Kalau betul si fulan tu naik motor dengan perempuan, tanya dia dulu. Boleh jadi makcik dia. Boleh jadi anak saudara perempuan dia. Okey? Boleh jadi perempuan ni buat naik motor tu, perempuan tu accident. Okey, nak tunggu ambulans lambat sampai, nak bawa naik kereta jalan jam. Dia bawa jalan naik kereta dia untuk pergi hantar cepat ke hospital. Contoh. Itu dia panggil tabayyun. Tolong share kat skrin Tuan Sofi hadis mengenai cari salah orang ni. Cari salah orang ni dipanggil tajassasu. Tu yang tak boleh. Ni pengajaran untuk kita lah ni ya. Zaman macam-macam ada kat media sosial ni. Imam Ahmad mengatakan daripada Sauban, Nabi SAW bersabda, la tu'udhu ibadallah, jangan sakiti hati hamba-hamba Allah. Jangan cela mereka. Wala tatlubu auratihim, jangan duk cari-cari aib mereka. Jangan duk cari-cari salah mereka. Fa innahu man talaba aurata akhihi muslim, siapa duk cari-cari aib saudara-saudaranya yang Islam, talaballahu auratahu hatta yafdahahu fi baitih, Allah akan cari-cari aib dia. Allah tak perlu cari aib kita, Allah nampak. Maksudnya Allah akan zahirkan aibnya dan akan membongkarnya sehingga aib yang ada dalam rumah dia, habis keburukan-keburukan dia ada dalam rumah dia, Allah Ta'ala keluarkan. Siapa yang akan sebarkan? Isteri dia, anak-anak dia. Masa apa ya? Masa bersama okeylah. Lepas bercerai dia, contoh, isteri dia buka habis, suami saya ni sebenarnya contohlah, ni sekadar contoh. Jadi siapa yang beria duk cari aib orang, beria duk sebar aib orang, nanti Allah Ta'ala akan buka aib dia, sebar juga aib dia. Nampak tu beza tahassasu, tajassasu dan tabayyan. Saya ulang balik, tahassasu selidik tentang seseorang. Dia baik ke tak baik ke tak tahu lagi, tapi selidiklah tentang dia. Dia layak ke tak layak tak tahu lagi, tapi selidik dulu tentang dia. Itu dia panggil tahassasu. Yang kedua tajassasu, itu yang tak boleh, cari salah orang. Tajassasu. Yang ketiga tabayyanu, mana ayat dia lupa nak terangkan. Tolong baca Pengaruh Senani boleh? Pengaruh Senani, tabayyanu ni. Datang orang buat cerita satu, kita terus terima. Betul lah. Jangan. Muka surat 516 ayat 6. Kenapa? Kalau kita tak tabayun, kita akan cakap buruk pada orang, kita akan salahkan orang, kita akan benci orang tak tentu pasal. Boleh Puan Rosnani? 516 ayat 6. Ni panggil tabayyun. Tabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya membawa kepada penyesalan. Puan Rosnani, nak tanya Ya. Puan Rosnani, macam mana kita nak tahu orang tu fasik tak fasik? Macam mana nak tahu orang tu fasik tak fasik Puan Rosnani? Dia pakai kopiah, dia tak fasik. Dia tak pakai kopiah, dia fasik. Boleh kita cakap macam tu? Tak boleh kan? Jadi, Boleh. ya, apa dia Puan Rosnani? Tak boleh. Tak boleh. Jadi bila tak boleh, kita tak tahu orang tu fasik tak fasik, senang cerita apa dia? Siapa saja buat berita pada kita, selidik dulu. Janganlah kita ayat ni contohlah, ayat ni Quran kata orang fasik. Yang datang buat cerita kat aku tu ustaz, pakai jubah, pakai kopiah, takkan dia fasik. Jadi apa dia cakap, terima je lah. Tak boleh. Kita pun dah tahu orang tu fasik tak fasik. Kita tak boleh tak boleh nak decide orang tu fasik tak fasik. Ikut ayat ni, wahai orang beriman, bila datang orang fasik kepada kamu, maka selidik dulu. Ayat Quran kata orang fasik datang. Kalau ustaz datang, imam surah kita datang buat cerita, tu imam surah kita datang beritahu, tu tak, semalam saya nampak haji tu dengan perempuan naik motor. Dia imam, takkan dia fasik? No, kita tak boleh tahu. Jadi bila tak boleh tahu, maksudnya apa dia? Bila tak boleh nak decide, bila kita tak boleh nak tahu orang tu fasik tak fasik, senang cerita, siapa saja datang buat cerita pada kita, selidik dahulu. Samalah juga, minta maaf, saya nak sentuh, dalam bab bergaul lelaki dengan perempuan. Kalau perempuan ni dia buat suara merdu, suara lunak depan lelaki, nanti Allah kata, akan orang yang hatinya ada masalah akan kata apa, tahu tak guna sesuai. Tak apa, kita terjemah dulu, kita tahulah kata apa nak guna. Tolong baca dia boleh, Puan Maisarah. Puan Maisarah tolong baca surah Al-Ahzab, tak silap saya surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab.
Okey, surah Al-Ahzab. Puan Maisarah, page 422 ayat 32. Page 422 ayat 32. Boleh Puan Maisarah? Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Puan Maisarah, macam mana kita nak tahu seorang lelaki itu ada masalah dalam hati dia, ada penyakit dalam hati dia? Puan Maisarah, ada tak cara nak tahu? Ada, memang tak ada. Ya? Tak ada, memang tak ada. Tak ada. Macam nak jawab ada je. Tu. Kita tak kenal dia macam tu lah. Ya. Kalau kenal mungkin lah. Kita tak kenal. Ayat ni beritahu, jangan buat suara lunak. Sebab tu perempuan tak boleh nyanyi depan lelaki. Perempuan tak boleh azan depan lelaki. Perempuan tak boleh nyanyi depan lelaki walaupun nyanyi nasyid. Tanyalah lelaki-lelaki dengan perempuan nyanyi nasyid. Seronok tak? Seronok. Tawajuh lelaki dengan perempuan nyanyi nasyid. Walaupun perempuan tu pakai tudung labuh, nyanyi nasyid depan lelaki. Allah kata, wahai wanita, jangan buat suara lunak. Soften in speak to men. Nanti lelaki ada penyakit dalam hati ni, dia akan timbul keinginan tak baik. Okey. Jadi macam mana nak tahu lelaki tu hati baik tak baik? Oh, lelaki tu pakai kopiah, dia ustaz, hati dia tak ada masalah. Boleh cakap je tu. Oh, lelaki tu nampak tak pakai kopiah, pakai seluar pendek. Oh, tu lelaki tu mesti ada masalah hati tu. Jadi berdasarkan ayat ni, adakah wanita tu kena pilih-pilih? Wanita yang bukan mahram ni kena pilih-pilih. Quran kata, jangan buat suara lunak merdu, takut lelaki ada masalah hati, dia akan timbul fikir tak baik. Contoh, ni sekadar contoh. Jadi perempuan-perempuan ni dia tengok, oh lelaki tu nampak macam baik, nampak macam warak, macam takwa. Lelaki tu ustaz, lelaki tu Bilal, lelaki tu orang surau. Jadi kita boleh cakap dengan lelaki tu dengan suara lunak merdu. Kenapa? Saya rasa lelaki macam ni, geng surau, geng masjid, insya-Allah hati dia baik. Kita tak tahu hati seorang macam mana. Jadi bila tak tahu apa cerita dia, bila tak tahu macam mana, dengan semua lelaki, jangan buat suara lunak merdu. Walaupun lelaki tu guru mengaji anak kita, walaupun lelaki tu imam surau kita, walaupun lelaki tu orang agama, bukan nak burukkan mereka, tak. Nak ceritanya, hati manusia kita tak tahu. Allah sebut orang-orang yang dalam hati dia ada penyakit. Boleh tak Tuan Safi merahkan? Keinginan boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hati. Menaruh tujuan buruk kepada kamu. Okey? Baru ni ada timbul lah isu seorang influencer. Influencer. Tahu influencer? Dia macam influencer lah sikit-sikit. Dia kata ada orang ambil gambar isteri dia. Orang ambil gambar isteri dia. Isteri dia pakai tudung. Bukannya isteri dia seksi. Isteri dia pakai tudung. Ada orang ambil gambar isteri dia untuk apa ya? Untuk benda tak elok lah. Ambil gambar isteri dia untuk kepuasan nafsu sendiri. Jelas lah maksud saya? Isteri dia bukannya pakai seksi, pakai tudung isteri dia. Jadi dia duk tayang gambar isteri gulu-giling. Kita pun dah tahu yang tengok ramai-ramai gambar isteri dia tu, bukannya semua hati okey. Ada yang tengok dengan pandangan nafsu. Walaupun wanita tu pakai tudung, haram juga lelaki melihat wanita pakai tudung dengan pandangan nafsu. Oh, dia pakai tudung, tak apa tengok lama-lama. Dia pakai tudung, tak apa tengok lama-lama. Tak boleh. Walaupun pakai tudung, haram bagi lelaki melihat dengan pandangan nafsu. Jadi mana kita tahu isteri kita letak gambar isteri kita kat media sosial, mana kita tahu orang ni tengok dengan pandangan nafsu, orang ni tengok dengan bukan pandangan nafsu, mana kita tahu. Sebab tu bagusnya jaga daripada semua orang. Tu yang terbaik. Samalah juga dalam bab suara lunak depan lelaki. Mana kita tahu lelaki tu baik tak baik hati dia. Oh, kalau ikut ayat ni, tengok kat skrin, boleh menimbulkan keinginan bagi orang yang ada penyakit dalam hati, menaruh tujuan buruk pada kamu. Allah cakap kat perempuan-perempuan. Jadi perempuan-perempuan ni dia ilmu tak? Perempuan-perempuan ni dia ada ilmu tak untuk dia tahu lelaki dia baik, tak ada masalah hati. Lelaki ni tak baik, tak ada masalah hati. Tahu tak? Tak tahu. Jadi bila tak tahu macam mana? Dengan semua lelaki kena jaga pergaulan. Tak payah duk gatai cakap lemah lembut dengan mana-mana lelaki. Tu point saya. Bukan nak bincang bab ni pun sebenarnya. Tapi nak bagi tahu samalah juga dalam bab orang fasik tadi. Ayat yang sahabat kita baca tadi, Puan Rosunani baca tadi, Allah kata, wahai orang beriman, bila datang orang fasik pada kamu, bawa satu berita, tabayun dulu. Selidik dulu, betul ke tak betul cerita dia. Jangan terus percaya. Lagi malang, terus sebarkan. Cerita tu betul tak betul, kita pun tak tahu. Kita tak selidik dulu. Oleh kerana yang sebarkan mesej tu kat kita, imam surau kita,
pengurusi surau kita, Bilal surau kita, Tok Imam sebarkan, pengurusi, Tok Siak, semua orang surau ni, kita pun sebarkan sekali. Salah. Kenapa awak sebarkan? Quran kata kalau orang fasik sampaikan berita, ni Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak bukan orang fasik. Cik. Kita berguna ayat macam tu. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita tak tahu siapa fasik, tak fasik, siapa saja buat cerita pada kita, kita kena tabayyun. Okey, baik. Kita dah keluar tajuk ni, tak apa. Kita bincang sikit. Sambung balik ayat kita. Terima kasih Tuan Sofi. Terima kasih Tuan Sofi. Tu saya sebenarnya nak beza antara tahassasu, tajassasu dan juga tabayyanu. Min tentang, sambung min satu ayat lebih lagi. Min tentang Yusuf, wa dan akhihi saudaranya, Bunyamin. Akhihi saudaranya itu Bunyamin. Wa dan la janganlah tai'asu, kamu berputus asa. Tai'asu, kamu berputus asa. Min daripada rauhillah, rahmat Allah. Rauhillah, rahmat Allah. Innahu sesungguhnya la tidaklah yai'asu akan berputus asa min daripada rauhillah, rahmat Allah, illa melainkan al-qaumu kaum al-kafirun yang kafir. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Nur Razilah, terjemahkan Puan Nur Razilah boleh? Boleh Ustaz. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka selidiklah tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah akan berputus asa tidaklah aku berputus asa. Tidak akan. Sesungguhnya tidaklah akan berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Okey, terima kasih Puan Nur Razilah. Nabi Yaqub alaihi salam, dia kata ayat 86 tadi, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku tahu yang sebenarnya Yusuf masih hidup, kamu tak tahu dia masih hidup. Jadi, sekarang aku nak kamu pergi ke Mesir, selidik tentang Yusuf. Dan saudaranya. Cuba cari tahu tentang Yusuf dan saudaranya. Kerana apa? Ayahnya merasakan. Ayah dia ni, Allah Ta'ala bagi ilham, takkanlah Raja Mesir tiba-tiba baik dengan kita. Ini belum lagi Tuan Safi. Lepas ni baru share Tuan Safi. Maafkan saya Tuan Safi. Lepas ni. Boleh? Ni pasal putus asa lepas ni. Nabi Yaqub, dia dapat ilham. Sebab apa? Raja Mesir ni baik sangat dengan kita. Pertama dia baik sebab kita kali pertama beli barang dengan dia, dia bagi balik kita punya duit. Kita punya perak. Wang silver kita dia bagi balik. Yang pertama. Yang kedua, kenapa tiba-tiba untuk dapat beli barang kali kedua dia sudah bawa Bunyamin? Dan kali pertama datang, anak-anak aku dapat layanan istimewa. Anak-anak aku dapat layanan istimewa berbanding dengan orang lain. Jadi timbul ilham ataupun perasaan dalam hati Nabi Yaqub yang Raja Mesir itu mesti seseorang yang ada perasaan terhadap dia dan keluarga dia. Sebab tu dia cakap pada abang-abang dia, cuba selidik tentang Yusuf dan saudara dia. Maksudnya dalam ayat ni nak beritahu dalam ayat ni dia nak beritahu yang Bunyamin, kehilangan Bunyamin kali ni mesti ada kaitan dengan Yusuf. Tu yang ayat dia nak beritahu. Kehilangan Bunyamin kali ni mesti ada kaitan dengan Yusuf. Kenapa tak suruh selidik sekali tentang Yahuda? Kerana Yahuda bukan melarikan diri. Yahuda bukan kena tangkap. Yahuda bukan kena musibah. Yahuda dia sendiri yang tak nak balik. Kemudian ayah dia pesan, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Maksudnya selagi kita tak tahu siapa sebenarnya Yusuf, selagi tak tahu tentang Yusuf, jangan putus asa. Teruskan mencari, teruskan menyelidik, teruskan mengkaji. Kerana yang putus asa pada rahmat Allah dan orang kafir. Dalam bab putus asa ni, pertama Allah cakap, manusia ni sifat dia senang putus asa. Sifat manusia ni memang jenis senang putus asa. Tolong terjemahkan dia Tuan Sofi, surah Isra.
Surah Isra, sifat manusia ni senang putus asa. Dalam bab dunia pun senang putus asa, dalam bab agama pun senang putus asa. Saya cari muka surat je. Saya cari muka surat je. Surah Isra, muka surat 28 lebih tak silap saya. 290 290, sorry. 290 ayat 83. 290 ayat 83. Tolong baca Tuan Sofi. Ayat 93 tak? Ya, 280 surah Isra, page 280. 280. Sorry, bukan 280, 280 surah lain. 290 ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah ia serta menjauhkan diri dari bersyukur. Dan apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa. Okey, itu satu. Yang kedua, Tuan Safi tolong baca satu lagi ayat yang lain yang menunjukkan manusia ni putus asa. 482 ayat 49. 482 ayat 49. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan, dan kalau ia ditimpa kesusahan, maka menjadilah ia seorang yang sangat berputus asa. Lagi sangat nyata kesan putus harapnya. Okey, terima kasih Tuan Safi. Sifat manusia ni memang Allah buat senang putus asa, cepat putus asa. Baik dalam bab duniawi, baik dalam bab ukhrawi. Contoh dalam bab ukhrawi, dia buat dosa maksiat banyak. Dia rasa macam tak ada harapan dah Allah nak ampun dia. Dia rasa macam tak akan diampunkan dah sampai bila-bila. Tak boleh. Allah kata jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tengok muka surat 464. Tolong baca 464 Puan Izawani. Tolong baca Puan Izawani. Page 464. Azumah page 464 ayat yang ke-53. Ayat ini turun mengenai Wahsy. Wahsy yang pernah bunuh pak saudara Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Dia pernah bunuh orang, pernah berzina, pernah syirik. Jadi dia rasa macam tak ada harapan Allah nak ampunkan dia. Allah turun ayat page 464 464 ayat 53. Auzubillah minasyaitanirrajim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, nampak? Dalam bab dosa maksiat, dalam bab nak amal agama, jangan putus asa. Walau seteruk mana pun dosa kita, Allah punya rahmat lagi luas. Kalau manusia tu buat dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, keampunan Allah lagi besar pada tu. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Selagi hidup tak mati, selagi tu kita boleh dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam bab agama. Begitu juga dalam bab duniawi. Dalam bab duniawi, cari orang hilang tadilah. Cari anak-anak yang hilang, Nabi Yakub tadi. Begitu juga Nabi Ibrahim, umur dah lanjut. Dia tanya malaikat, aku boleh dapat anak ke umur dah tua macam ni? Malaikat kata, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kahwin dah lama tak dapat anak, jangan putus asa. Usahalah. Perubatan tradisional ke, perubatan IDF ke apa ke. Jangan putus asa. Jangan muka surat 265. Tolong baca 265. Puan Ira, tolong baca Puan Ira. Ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, umur dah 100 lebih, malaikat datang kata dapat anak. Dapat anak. 265 surah Al-Hijr ayat yang ke 53 sampai 56. 53 sampai 56. Ni putus asa dalam bab anak. Jangan putus asa dalam bab dapat anak, dalam bab apa saja. Mereka berkata, janganlah engkau berasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak lelaki yang akan menjadi orang yang pandai. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah tua? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia yakni Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Okey, terima kasih Puan Ira.
Malaikat Nabi Ibrahim tanya je, aku ni dah tua, macam mana boleh dapat anak? Aku bukan tak percaya, aku bukan tak yakin Allah boleh bagi anak. Cuma aku nak tahu cara macam mana Allah bagi aku anak. Tu point dia. Jadi malaikat kata, orang yang putus asa je, orang yang putus asa pada rahmat Allah je. Yang rasa dah tua tak boleh dapat anak, dah tua tak boleh dapat rezeki lagi. Tak, jangan putus asa. Allah boleh bagi rezeki anak walaupun umur dah lanjut. Ada orang 22 tahun kahwin baru dapat anak. Ada orang macam tu. Jadi jangan putus asa dalam bab duniawi, dalam bab ukhrawi. So, share hadis kat skrin Tuan Safi. Hadis kat skrin boleh. Samalah juga dalam bab rezeki kita. Dalam bab rezeki kita kena buang kerja, kedai kena tutup, niaga tu tak jadi, niaga ni tak jadi. Jangan putus asa. Tak boleh Tuan Safi? Share hadis kat skrin. Ni. Untuk anak-anak yang kena buang kerja, niaga tak jadi, tu tak jadi, ni tak jadi, semua di bisnes tak jadi. Contoh. Jangan putus asa. Ni Nabi sabda. Sabda Nabi daripada Imam Ahmad, daripada Habbah dan juga Sawab bin Khalid. Kedua sahabat tu tolong Nabi baiki sesuatu. Lalu Nabi SAW cakap pada mereka berdua, jangan kamu berdua putus asa daripada rezeki. Selama mana matahazzazat ru'usukuma, selama mana kepala masih bergerak. Selagi tak kena stroke, selagi tak kena back sore, selagi tak kena bedridden, bahasa kita sekarang apa lagi? Selagi boleh bergerak, boleh usahalah. Jangan putus asa dalam bab rezeki. Usahalah kat mana pun. InsyaAllah boleh dapat rezeki. Yang tak bagusnya duduk tunggu rezeki mari. Itu yang tak boleh. Kerana Nabi kata, fa'inal insan taliduhu ummuhu ahmar. Manusia ni Allah lahirkan dia merah. Tak ada sehelai urat benang pun. Tak ada seurat benang pun kat badan dia. Tak ada pembalut langsung kat badan dia. Laisa alaihi qishratun. Tak ada satu pakaian pun kat badan dia. Summa yarzuquhullah, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Maknanya dalam bab duniawi jangan putus asa, dalam bab agama pun jangan putus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Kita nak jadi orang yang amat agama, nak istiqamah solat Jumaat, patut ada miss. Nak istiqamah solat tahajud, ada miss. Ada yang ada sungguh-sungguh nak solat tahajud, okey, tapi ada hari tertinggal, ada hari terlepas. Jangan putus asa, usaha lagi. Okey. Baik, kita berhenti sini dulu. Ayat akan datang ni. Jadi minggu depan kita tak ada kelas lah. Kita cuti minggu depan. Ayat akan datang, kita akan cerita mereka akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf AS tanya mereka, kamu tahu tak tentang Yusuf? Jika mana kamu melakukan perkara terhadap Yusuf. Di ayat last kita sebelum raya. Ayat last kita ingat ayat putus asa. Boleh? Ayat last kita ayat putus asa. Minggu lepas raya nanti kita sambung ayat 88. Mereka masih lagi pergi ke Mesir untuk trading. Kali ini mereka bawa mata wang yang agak lusuh. Okey, kalau tengok kat skrin, barang-barang kurang baik, tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Mereka masih jumpa Raja Mesir untuk trading, beli makanan, beli gandum, tapi tanpa mereka sedari Raja Mesir yang mereka ketemu itu adalah Yusuf alaihissalam. Jadi kita sambung ayat 88 lepas raya nanti. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah SWT. Kelas siang masih jalan macam biasa. Bulan Ramadan kelas siang Isnin ada, Selasa ada, Khamis ada, Sabtu ada. Jadi siapa yang berkelapangan nak join kelas siang boleh beritahu. Nanti saya bagilah link-linknya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.